Kenapa kita masih tak berjaya walaupun kita dah rasa kita dah buat macam-macam usaha untuk bisnes yang kita buat? Hai, saya Amin Kamarudin dan saya membantu ramai peniaga untuk bina pendapatan menggunakan modal yang fleksibel tetapi income yang lumayan dan berterusan. Jadi topik ini sangat popular, terutamanya dalam kelas-kelas coaching. Di mana-mana bisnes pun saya rasa itu adalah salah satu topik. Saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah buat itu, tapi kenapa saya tak jadi macam dia? Kenapa saya masih tak capai target? Kenapa saya tak capai benda yang saya nak capai dalam bisnes ni? Kenapa? Apa salah saya? Dekat mana salah saya? So ini adalah benda yang normal, tapi saya suka jawab dalam 3 poin yang simple saja sebenarnya. Sebab dari pengalaman saya melatih ramai peniaga, cross coaching group juga, bisnes-bisnes lain juga, saya mendapati benda ni sangat sama. Actually sama je. Punca dia adalah sama, dan benda ni pun sama dengan yang diajar oleh mentor-mentor bisnes dunia. Biasanya benda sama. So saya nak share, mungkin benda ni anda boleh gunakan sebagai panduan apa lagi yang anda perlu buat, apa yang mungkin kita tersilap buat supaya kita improve. Sebab kita tak nak buang masa, betul tak? Kita nak buat, bagi masa kepada bisnes, dan bisnes tu bagi income kepada kita. Kita nak benda tu. Okey, yang pertama, okay, actually sebenarnya ramai peniaga yang masih belum buat keputusan untuk berjaya. Masih layan bisnes kita atau bisnes kita macam hobi. Layan bisnes kita macam benda part time, macam benda angan-angan. Contohnya, you tak ada clear goal. You tak ada clear goal untuk you set dalam bisnes you. Berapa income you nak? Bila you nak? So biasanya tak ada. Bila kita tanya, nak berapa? Oh, saya tak decide lagi. So bila you tak ada destinasi, macam mana you nak bekerja untuk capai destinasi tu? Masih belum set lagi. So kena buat keputusan. Keputusan ni adalah salah satu, tak silap saya, bahasa Sepanyol atau bahasa Perancis, tak silap saya. Dia daripada perkataan decide. Decide. Kan English kan decide. Kalau dalam perkataan tu decide, maksudnya putus. Kita dah putuskan tahun ni, by hook or by crook, apa jadi pun saya nak capai pendapatan 10,000 sebulan. So bila you dah putus, you tak boleh ghostan dah. You punya jambatan dah bakar dah. You tak boleh. You hanya boleh ke depan. So bila kita buat keputusan macam tu, kita set goal yang jelas dan kita buat keputusan. So kita tak boleh lah hari ni, tak boleh lah bulan tahun ni nak buat 5,000 je lah sebulan. Tak boleh, sebab you dah putus 10,000. You kena hit 10,000. Kena jelas dan terang. Barulah kita boleh capai benda tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, masalah mindset. Kita bisnes, kita kena bawa mindset bisnes. Kita tak boleh bawa mindset pekerja. Saya tak cakap pekerja mindset dia tak bagus. Saya bercakap tentang mindset sesetengah pekerja yang tidak menyokong kepada bisnes. Tidak menyokong kepada mindset orang bisnes. Contohnya, bila kita cakap kita dah set goal, kita nak buat berapa income, tapi kita mengharapkan orang lain untuk push kita. Kita mengharapkan orang lain untuk push kita bekerja. Orang lain untuk remind kita. Hari ni dah buat belum marketing? Hari ni dah buat belum follow up? Hari ni dah buat belum presentation? Hari ni dah buat belum benda ni? Jadi kita mengharapkan orang lain untuk ketuk kita untuk berjaya. Kalau you nak berjaya, you adalah kepala kepada bisnes you. You adalah bahan bakar kepada bisnes you. Bila bisnes you ada customer, bila bisnes you ada agent, you tak boleh expect agent you semangat baru you semangat. Tak boleh. Seorang peniaga, dia adalah leader. Leader make things happen. You don't wait things happen. You tak tunggu orang datang tanya you, bulan ni nak buat aktiviti apa untuk bisnes you. You yang kena set aktiviti bisnes you setiap bulan. Kena set apa goal bisnes you. Itu kenapa orang tak berjaya. Kan? Ramai orang tak perasan dia dah lemau. Tak perasan diri dah lemau. Kenapa? Sebab you tak selalu keep track dengan you punya goal, dengan you punya to-do list, dengan you punya high impact activity yang you patut buat setiap hari. You tak keep track benda tu. You sebulan dah seminggu dah tak peduli apa jadi dengan bisnes. Tak track berapa sale, tak track
berapa sale kita punya agent, tak tengok balik minggu ni apa kita buat, apa yang menyebabkan bisnes kita tak berjalan. So ini adalah mindset business. Dan salah satu juga mindset business yang ramai orang tak dapat capture, especially peniaga baru, you expect you buat satu, you dapat 10. You expect you buat sekali, you terus jadi. Bukan macam tu. Business, dia banyak kelebihan. Kita ada unlimited income. Tapi dia ada satu juga syarat-syarat dia. Kita kena tepati dulu requirement untuk kita dapat result. Usaha tu kena cukup dulu, baru kita boleh expect result. Contohnya, bila kita promote produk, kan, berapa agresif kita buat sikit, mungkin tak dapat langsung. Sebab aktiviti kita tu tidak sampai tahap yang diperlukan. Kita punya agresif tu tak sampai tahap yang sampai orang perasan yang kita ni buat bisnes tu. Contoh bila kita buat prospecting, kita approach orang untuk beli produk kita. Kita approach 10 orang. Tak ada orang nak beli lah. Kenapa tak ada orang beli? Bukan masalah orang beli, masalahnya usaha kita tak cukup. 10 percubaan pertama baru untuk belajar. Baru untuk belajar nak kenal customer, baru untuk belajar mana silap, cara kita approach betul ke tak betul, baru nak belajar. Mungkin 30 baru kita dapat 3 orang customer. Jadi benda ni kena balik kepada law of average. Okay, dalam 10, dalam 100, 30 yang jadi. Tapi nak dapat 3 daripada 10 punya kejayaan, kebarangkalian 3 nisbah 7 tu kan, kita benda tu kena berlatih. Kita kena buat dulu, betulkan dulu. Nanti kita dah okey, baru kita dapat law of average tu. Baru kita dapat result seperti mana kebarangkalian yang untuk orang yang dah buat banyak kali. So kita kena clear lah. Usaha tak cukup. Semalam, hari ni dah buat ke posting marketing? Tak buat, dah 3 hari tak buat. So macam mana you nak expect business you berjaya? Tak boleh, kan? Yang ketiga, ini paling penting. Bila kita set goal kata nak buat income 3,000 sebulan. Ramai peniaga, dia punya tindakan dia macam 500 sebulan. Nampak tak? Macam 500 sebulan. Nak 3,000 sebulan. So, tapi tindakan macam 500 sebulan. Tak logik. You nak buat income 10,000 sebulan. Tapi income you buat kerja macam 1,000 sebulan. So, tak boleh. So, you kena match antara you punya action dengan you punya goal. Kalau you nak buat massive income, you kena buat massive goal. Massive action. Baru logik. So, jadi macam mana nak tahu kita punya action kena tak dengan goal? Kita kena check dengan mentor dalam bisnes kita. Kita tengok, kalau saya dah buat income 3,000 sebulan, cukup agresif tak saya punya aktiviti? Saya punya posting berapa? Sekali sehari. Mana cukup? Kan, saya punya approach customer, kita punya branding, kita buat video apa semua. Berapa kali kita buat? Sekali, 2 kali. Mana cukup? Tak cukup. Mentor tu akan bagi tahu, you tak cukup. You nak lebih, you kena usaha lebih. You kena usaha lebih. Tapi jangan bimbang, usaha kita yang pada peringkat awal yang tak membuahkan hasil tu, dia akan bagi hasil nanti. Sebab benda tu tak bayar masa tu, sebab masa tu kita tak pandai. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita tak akan pandai. Kita tak akan jumpa kesilapan. Betul tak? So penting untuk kita memang akan ada tempoh masa awal bisnes yang result tak macam yang kita expect. Kurang. Sebab kita tengah belajar. Kita tengah betulkan apa yang kita perlu. Okay? So itu sahaja tips kenapa ramai peniaga yang tak berjaya. Okay, walaupun dah tukar-tukar bisnes, tapi attitude masih tidak berada di tahap yang betul. Mindset masih lagi tidak ditune sebagai mindset seorang business owner. Goal masih tak mampu nak declare goal. Tak mampu, takut nak declare goal. Nak buat berapa bulan ni? Tak tahulah, tengok dululah. So masalahnya macam mana? So bila kita start angel creator, so penumpang tanya, so kita nak pergi mana ni driver taxi? Tengok dululah sampai kat mana, kat situlah kita pergi. So tak boleh. If you nak buat bisnes besar, you nak income besar, you kena set satu goal. Saya nak buat 10,000, saya nak buat 20,000 sebulan. Set dulu, kena berani set goal. Tak ada orang dah set goal dah capai. Tak ada orang dah capai dulu baru set goal. Semua orang set goal belum capai. So benda tu bukan pelik. You akan naikkan keyakinan semakin lama bila you dalam perjalanan dalam bisnes tu. You akan start gain lebih banyak confident. Okay, so kalau setuju boleh komenkan di bawah, ataupun kalau ada pandangan boleh komen juga di bawah. Dan saya suka untuk berkongsi yang saya ada sediakan peluang perniagaan lengkap dengan produk, marketing,
tools pemasaran, motivasi, latihan yang sangat komprehensif untuk anda yang mungkin tengah mencari-cari peluang bisnes yang anda boleh build benda tu sekali, tapi benda tu boleh makan sampai anak cucu. Itu specialnya peluang bisnes yang saya tengah berkongsi ini. Okay, itu saja. Terima kasih.